Okay, sorry banyak-banyak tadi sebab dia tiba-tiba terputus. Webex ni dia kadang-kadang dia bagi apa ni, dia bagi info 5 minit sebelum, tapi kadang-kadang dia suka hati dia sahaja cut. Okay, anyway, tadi ada soalan daripada Syazwani rasanya tadi. Um, Macam mana kalau kita nak tulis number yang ada kosong di hadapan, okay? Dan kita nak kosong tu dipaparkan, okay? So kalau dalam nombor, okay, in mathematics, kalau zero dekat depan tu dia tak ada makna, dia tak ada value apa-apa. Jadi bila kita tulis terus number dekat situ, Excel akan identify dia sebagai number lah, which means yang kosong dekat depan tu tak perlu pun ditulis. So kalau katakan kita nak tulis nombor telefon for example, okay, kosong tu perlu di hadapan. So what we can do is kita letak apostrophe di hadapan and then tulislah number dia. Contohnya macam ni, and you tekan enter, so you will get the number to be apa ni, visualize there. Okay, so macam ni lah. Okay, cumanya dia akan letak something lah dekat situ, which you tak payah nak hiraukan pun. So in another word, bila kita letak apostrophe dekat depan tu, dia akan ubah nature number yang kita tulis tu ataupun sesuatu yang kita tulis tu daripada bentuk matematik, okay, yang ada mathematical value kepada teks. Okay, dia jadi teks. Sama juga macam tadi bila saya nak tulis tambah. Kalau saya tulis tambah macam ni, okay, macam ni dia keluar lah. Tapi sometimes apa ni, dia dia bagi you error message mengatakan formula tu tak lengkap or something. So masa tu kalau keluar macam tu, you boleh letak apostrophe lah dekat depan. Okay, tak tambah. So contohnya katakan kalau letak tambah saja dia tak bergerak. So kalau katakan tambah 2 contohnya, keluar tak? So dia keluar 2 je kan, tambah tu dia tak keluar. Tapi kita nak letak plus dekat depan tu. So what you can do is you letak apostrophe kat depan plus 2. So dia akan keluarkan lah, okay, apa yang kita tulis tadi tu. Okay, so since kita telah berada dekat sini, dekat exercise 10 ni, which is flash fill. So katakan kita dah ada record apa ni, phone number customer ke ataupun phone number pelajar ke. Sekarang ni tiba-tiba bos kita pula ataupun format template tu pula, bukan template lah, maksudnya format report tu pula dia nak ada dash. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Kita ada 40 orang ke 60 orang, 100 orang punya customer, dah tulis pun dalam bentuk macam ni. Okay, so what you can do adalah you tuliskan satu format macam mana you nak, ada dash dekat tengah-tengah, and then kita boleh gunakan flash fill, okay, ataupun dengan cara lain. Okay, you pergi dekat tepi belah kanan ni, okay, dia jadi yang kurus tadi tu kan, saya ulang semula. Dekat sini, dekat dot yang besar ni, pergi kat situ sampai dia jadi kurus. Okay, kemudian double click, left click double click. Okay, secara automatik, sorry, tak boleh. Dia akan keluar format tu, tapi dia tak keluar number yang kita nak. So what you can do is you go to the left, right. Tak juga. Kita pergi dekat data. Sorry. Saya tepikan. Kat mana where is the flash fill? Kat mana flash fill? Sekejap kalau tak ada. Formula. Where is our flash fill? Oh, flash fill ada dekat sini Okay, so flash fill ni contohnya sepatutnya dia dah boleh keluar dah. Tapi dekat sini saya punya off Sepatutnya kalau dekat sebelah kanan ni kita dah boleh buat dah. I'm not sure why mine is not activated.
Okay. Yours should be activated. Mungkin saya copy daripada file lama, version lama ke, I'm not sure. Tapi sepatutnya yang ini activated and you boleh terus copy dia dekat bawah. Okay. Terus dapat dia punya apa ni, numbers ni lah dalam. Otherwise kalau buat dekat sini dia akan keluar, sama juga dekat sebelah kanan pun boleh, dia akan keluar flash fill sepatutnya dekat sini. Okay, somehow saya punya tak keluar pula. Okay, tak apa. Kalau saya resolve masalah ni nanti kita akan pergi dekat next session Okay, itu adalah flash fill. Okay, saya naik balik ke atas. Yang ini, edit fill. Okay. Okay, so edit fill adalah contohnya kita ada number yang ada jujukan dia tersendiri. Betul kan? Jujukan kan? Maksudnya contohnya 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 10 macam tu. Dan we want to keep it that way. Okay? Seterusnya. Contohnya macam kat sini 5, 10, 15, 20 lah seterusnya. So what we do is kita highlight ini dua. Sepatutnya keluar macam ni tadi. Okay? Sepatutnya boleh dia keluar dan ada flash tadi. But never mind. So kita boleh pergi ke kita drag lah sejauh mana yang kita nak. Okay? Dan lepaskan. Okay? So you will see number dia akan automatic. Dia dah baca tadi. Okay? Ni sebab ni kita dah bagi dia gambaran. Kita punya number tu adalah dalam jujukan 5, 10, 15, 20 macam tu. So kita nak dia teruskan. Okay? So you tak payah type satu-satu lah. So cepatlah kerjanya. Okay. Sama juga dengan hari ataupun bulan yang memang dah embedded dalam Excel. Okay. So boleh teruslah tarik. Okay. Dia boleh terus tarik Mei Jun. Tak payah tulis satu-satu. Sama juga dengan quarter. Okay. Boleh tarik dan you dapat sampai quarter 4. Dan kalau you ulang balik, dia tak akan jadi quarter 5, quarter 6. Dia akan jadi quarter 1 balik. So, kalau saya tarik macam ni, dia akan keluar quarter 1 balik. Sebab dalam apa yang dia dah programkan dalam Excel tu, this is the norm yang kita biasa gunakan. Okay, dia tak akan jadi quarter 5. Okay. Alright. So sama jugalah macam ni. Tarik terus Sunday. Okay. Sama juga bila dia habis ke Sunday, lepas tu dia patah balik, dia akan jadi Monday balik. Dia tak akan jadi hari lain lah. Okay. Alright. Okay, now. Okay, tadi kita ada belajar copy paste format. So what if we want to copy a formula? Okay. So kalau kita nak copy formula, okay, contohnya kita ada 6%. Okay. So 6% ni adalah reference value, and then kita ada another value 100, dan formula dia adalah kita nak kira E58 darab E59 which is, okay, kalau kita nak check balik macam ni, kita tak tahu kan 6 ni datang daripada mana. So what we do is we always go back to the formula bar. Okay, apa ni, always click at the formula bar and you will see, okay, formula apa yang kita dapat dekat sini, dekat bawah sekali ni. Okay, yang jawapan tadi tu adalah hasil darab di antara, darab lah sebab kat sini darab kan, hasil darab di antara sel dalam yang biru ni dengan sel yang merah. So kita tahulah dia datang dari mana. Okay, so that's the formula. So sekarang ni contohnya kita nak copy. Okay, kita nak copy ni 6 ni, kita nak copy ke tempat lain. So let's see what will happen. So Ctrl C, bila copy adalah Ctrl C. Kata yang kita nak copy dekat dalam ni lah, tu destination dia. So you letak copy, Ctrl V. Okay, and you see dia punya jawapan dia adalah 0 dan bukannya 6. Okay, so why?
why dia jadi kosong dan bukannya 6. So kita pergi baliklah dekat kosong ni. Kita nak tahu kan asal usul dia daripada mana. So kita tekan dekat sini. Okay, tengok. Macam mana nak tahu? Senang nak tengok. Kita klik je dekat formula bar ni mana-mana. So kita boleh nampak sel apa darab dengan sel apa dapat jawapan dia. Which is biru ni dengan merah ni dapatlah jawapan dia dekat bawah ni. Does it make sense? No. Okay. But what we have done adalah sebenarnya bila kita copy formula macam tu direct, okay, kalau kita copy direct, blok tu akan lari ikut, okay, akan ikut blok tu, blok ini blok yang ini, this block, okay, dia akan lari ikut destinasi tu, mana yang kita copy tadi tu. So 6 tu tadi dah duduk dekat sini, sepatutnya lah kan, formula dia dah beralih ke sini. So yang dekat atas, blok kat atas dia pun lari dekat sini. Okay, so that is what we call as relative reference. Yang saya tak jadi nak nak explain tadi tu lah. Okay, so relative reference ni dia akan bergerak, blok tu akan move, okay, ikut mana destinasi yang kita paste formula tu. Jadi that's why bila kita nak tarik sesuatu, katakan sebelah kiri tu kita dah dapat jawapan dia because of this formula. Yang sebelah tu macam sama kan, so kita tarik aja. So you must be careful. Sama ada benda tu memang boleh kita main tarik macam tu je ke, ataupun kita kena buat sesuatu supaya dia tidak lari. Okay, dia duduk dan tidak lari. Okay, baik. So macam mana kita nak buat supaya dia duduk dan tidak lari bila kita copy formula tu? Okay, so what happen adalah, contohnya kita nak ubah dia ke sini. Okay, so kita copy formula ni. Kita copy, Ctrl C. Okay, and then kita nak paste dia dekat sini. Okay, so bila you paste dia dekat sini, okay, dia akan dapat kosong juga sebenarnya kan, sebab dekat atas ni kosong. So how do we make supaya dia ni tidak bergerak? Maksudnya blok atas ni dia tetap darab 6% kali 100. So what you have to do adalah you kena jadikan blok ni tidak bergerak lah. So macam mana caranya kita nak buat blok ni tidak bergerak? Okay, caranya adalah dekat depan pada sel tersebut, okay, E58 ni, E ni adalah column dan 58 ni adalah row. So kita nak fixkan dia. Cara nak fixkan, kita kena letak $sign. So kalau kita nak fixkan column sahaja, so kita letakkan $sign dekat depan E sahaja. Kalau kita nak lockkan row sahaja, kita letakkan $sign tu depan 58 sahaja. Tapi kalau kita nak lock this point, this cell, maksudnya kita kena lock E dengan kita kena lock 58, which means that you have to put $sign in front of E and in front of 58. Sama juga dengan E59. So dollar di sana dan dollar di situ. Okay. Okay. Dia tak ada masalah dengan ni, tak ada masalah. Tak dollar tu you letaklah. Okay. Letaklah dollarnya. Tapi yang kita tahu adalah dekat sini akan dia akan duduk diam-diam di situ. So you copy, Ctrl C and you Ctrl V. Nampak? Kita dapat 6. Check dulu. Okay. Let's check mana datangnya 6 ini. So kita pergi dekat formula bar dia, you click there and you see it is adalah hasil darab 600 dan 100 tu. So which means you have already fixed the location of both of the cells. Okay. So anytime when you nak copy paste, especially a formula, okay, you must be careful. Okay, adakah you boleh guna relative reference tadi tu? Maksudnya you just main copy paste, okay, ataupun you tak boleh tarik aja, ataupun
there is something that you nak fix kan, dia duduk dekat situ, dia tidak bergerak. So kalau you have such intention, you kena gunakan $sign. Kalau cell maksudnya both lah, depan column dan juga depan row. So kalau E58, depan E dan depan 58, you kena letak $sign. Then baru cell tu akan duduk dan tidak lari. Okay? I hope that's clear lah. Okay, apa tadi? Kat atas ni tadi? Sudah. Oh pula. Okay. So, what if kalau you nak copy, tadi nak copy formula ke formula. Tapi, now you nak copy formula ke value. Maksudnya, kalau ni 46 ni, dia adalah formula 40 campur 6. Tapi, you nak tukar dia menjadi value 46. Dia tak ada campur-campur ke, dia doesn't come in dalam bentuk function. So what you can do is you copy, Ctrl C, and then you letaklah dekat mana destination dia, klik dekat destination dia, and you right click. Okay, when you right click, dia ada keluar paste option. So dekat sini ada option dia lah, you nak paste dia dalam bentuk apa. So adakah you want to paste dia dalam bentuk formula? So kalau you nak paste dia dalam bentuk formula, nampak tak dekat formula bar keluar apa? Formula kan? Tapi kalau dekat sini value, dia akan keluar 46 sahaja. Okay. So now you want to convert dia daripada formula ke value, which means yang ni lah value ni, and you click that, dan you dapatlah jawapan dia. Okay. So sama juga adik-beradik dia dekat bawah ni. Okay. Kalau you want to copy them ramai-ramai pun boleh, and you paste them ramai-ramai also can. Okay. Check balik. Okay, semuanya dalam bentuk value ataupun bentuk number. Okay. So yang ini you jadi mudah lah. Tak payah nak fikir-fikir pasal relative reference ke apa benda. Tapi you must make sure that memang you nak dia dalam bentuk value and not formula. Okay, bagaimana pula kalau you dah buat satu jadual ni, and you nak transpose dia, you nak terbalikkan dia pula. Okay, January ni sekarang dalam bentuk kolom, okay, tapi you nak letak dia sekarang dalam bentuk horizontal, dalam bentuk row pula. Okay, so what you can do is sama juga highlight mana you nak copy tu, Ctrl C kan dia, okay, and then pergilah klik dekat mana cell yang you nak destinasi dia tu, and right click, okay, and pergi dekat paste option di sini, transpose, okay. So, you click that. Okay, nampak? Bila klik dekat situ, dia akan ni. Sekejap, saya naikkan dia ke atas sikit. Okay, lagi sekali, semula ya. Sini, and then you copy. Okay, pergi dekat transpose. Sorry, bukan transpose. Location dia lah, destination dia. Right click, and pergi dekat transpose. Okay, so, nampak tak? January, February, March tu dah dalam bentuk horizontal. So tak payahlah nak pening-pening fikir ataupun nak buat satu-satu semula. Setakat ni okey, ada soalan? Wah, macam banyak ni pula kan? Okey. Macam banyak masa lah pula sekarang kan? Okey, ada lagi sikit. So, now bila buat list pula kan? Okay, kita dah buat ni nama penuh ni dalam satu sel. Ni satu sel sebenarnya. Okay. Sekali tiba-tiba bos kata tak, dia nak split first name dengan second name dalam sel yang lain, berbeza. Okay, so kan ada last name, first name, last name ke, ataupun kalau kita dulu name dengan family name contohnya kan, ataupun last name. So dia nak dia nak ni lah pula, suruh split lah pula kan. Takkanlah kita nak type pula satu-satu balik. So, what we can do adalah kita gunakan this one. Kita split text kepada column. So, what we do is, kita highlight. Okay. Since dia memang dekat dalam satu ni, satu cell sebenarnya. So, we go to data. Okay, data ni. And you go to text to column. Sini dekat data tools, kemudian pergi dekat text to column.
Okay, so okay, when you tekan dekat text to column, okay, dia akan prompt ini. Okay, dia kata convert text to columns wizard. So ni adalah wizard dia lah, dia akan bantu. So original data type kita akan pilih delimited, okay, sebab kita nak gunakan kita tahu data kita ni diseparatekan, displitkan dengan apa. Okay, so kita gunakan delimited. Then next, okay, so apakah delimiters yang kita gunakan? Apakah perkara benda yang kita gunakan untuk split data ni? So obviously daripada kita punya nama ni, dia punya delimiter dia adalah space kan, antara Rosalia dengan Ibrahim ni kita nak pisahkan dia, kita space and then baru tulis Ibrahim. So space lah dia, bukan tab. So pilihlah space. Okay, nampak? So data preview macam ni. So dia kata okay, kat sini kita akan pisahkan dia. Okay, so tekan next. So ni tak ada apa-apa, general, and tekan finish. So secara automatik dia akan pisahkan di antara dua perkataan itulah tadi. Okay, so kita teruslah, boleh tulis kat atas ni first name, last name. Senang macam kita. Okay, yang ni tadi I put here. Okay, so if I put here, hilang hilang juga. Okay, seterusnya exercise 11 is to remove duplicates. So salah satu masalah dalam data entry ni adalah human error. Human error ni adalah data yang mistake yang paling besar sekali sebenarnya dalam data entry. So most of the time data kita jadi salah dan seterusnya kita punya judgement pun jadi salah because of human error yang awal-awal tadi. So one of the ways kita nak eliminate human error ni adalah by menggunakan remove duplicate. Okay, so contohnya kita tulis, okay, kita ada wakil, kita tulis nama, dah ada derik-derik nama dekat sini, ada orang buatkanlah masuk. Tapi wakil ni dia cuma ada seorang, tak boleh dia unik, okay, record yang unik. Kita boleh gunakan remove duplicates ni. So what we do is kita highlight dia, okay, and then pergi kat data tools. Okay, data tools ni which is dekat data lah tadi, sama data tools, dan pergi ke ini remove duplicates ni. Okay, so remove duplicates, dia tekan je lah situ. So dia bagi tahu, okay, so yang kolom wakil ni lah, betul. Okay, so dia kata there are 3 duplicate values found and removed, 8 unique values remain. So kalau okay, so yang tadi banyak-banyak tadi tu rupanya ada 3 yang sama rupanya. So senanglah kerja kita. Kita dah clean kita punya data kan, kita dah bersihkan data kita. Jadi kita kat bawah ni, tak ada Okay, so sekejap atas ada lagi tak? Yang perlu buat? Tak ada so okay, so sekarang ni saya bolehlah sambung dekat ini, copy formula menggunakan relative reference dengan absolute reference. Okay, so contohnya kita ada ini, okay, macam tadilah kita ada okay, sale quarter 1, quarter 2, quarter 3, March, April, May. So yang ni kita dah buatkan sum dia. Okay, so macam mana dengan yang sebelah-sebelah ni pula? Since block dia sama, cuma dia bergerak. Untuk jawapan yang ini kita perlukan yang atas ni, which means that yang belah sini dia blok yang ni dia bergerak ke kanan lah kan. So kita boleh tariklah dia ke kanan. Okay, so this is what we call as relative reference. Okay, so kalau kita tengok, kita klik balik dekat situ, okay, blok dia dekat sini. Kalau kita klik dekat yang ini, blok dia dekat sini,
Which means bila kita tarik ke kanan, blok dia pun bergerak ke kanan. Dan betul lah, itulah target yang kita nak tambahkan. Sama juga untuk jawapan yang ini, blok dia adalah ke sini. So, in this case, we can use relative reference. Tapi, kalau case macam ni, okay, contohnya kita ada tax rate. Okay, kita nak calculate tax rate dan reference value dia tu somewhere. Okay, so what we do is kita kena letak apa? Kita kena letak dollar sign. Otherwise kita akan dapat jawapan dia salah. Okay, so kalau macam ni, okey lah, betul lah. Tapi cuba kita tarik ke kanan. Dia jadi 0. Why? Because kalau kita klik dekat sini, nampak dia lari ke kanan. Kalau kita klik dekat sini, okay, tax rate ni dah lari ke kanan. Yang ini kita nak dia duduk dan jangan lari. So, kalau yang itu yang kita nak dia duduk dan jangan lari, maka formula induk dia, formula dia yang first tu kita kena setkan supaya dia asal-asal pun memang tak, yang dia akan duduk dan tidak lari. Okay, so which means that kita kena pergi kat formula dia lah. Formula dia yang ni. So sum ni darab ni tak apa, this one is okay. Sebab ni kita nak dia bergerak kan, kita nak tarik dia, yang ni kena bergerak, yang ni kena bergerak kan, blok dia. Yang tak bergerak adalah budak ni. So dekat budak tu lah yang kita letak tanda dollar. Okay, di depan kolom dan juga di depan row. Okay, so kita dah set dia lah, siap-siap. Okay, kita dah set dia. So kita boleh terus tarik ke kanan. Okay, so you will get the correct answer. How do we know? Kita check balik dekat formula bar. Okay, dia tidak bergerak. Ini betul, ni darab ini. Dan yang ini juga hasil tambah ini darab ini. Okay, so this is what we call as absolute reference. Yang kita bagi dia duduk dan tidak lari tu. Itu maksud dia absolute reference. Yang bergerak-gerak tu tadi kita panggil relative reference. So dalam contoh ni sebenarnya dia ada dua-dua lah. Dia ada contoh relative reference dan dia juga ada contoh absolute reference. So berhati-hati apabila nak tarik-tarik. Jadi sorry, saya tersilap sebab sebenarnya saya copy daripada tempat lain. Okay, so kita kena buat balik lah yang ni sebenarnya. Okay, kita saya copy macam tu je, saya tak check, sorry ya. So what we do is first kita kena sumkan dia. Sum pergi dekat home. So ada ni, sum ni. Okay, so sum ni lah total dia kan. So total dia tu kita nak darabkan dengan darabkan dengan tax rate. Tapi tax rate ni kita nak dia duduk diam. So because this is the formula induk, so kita kena letak dollar sign di hadapan dan dollar sign satu lagi di situ. Dan enter, you get 36. So kemudian you boleh tarik dan dapatlah jawapan. Sama je lah macam kat atas tu. Okay, setakat ni ada soalan. Saya rasa bawah ni tak ada lagi. Okay, chat pun dah sudah. Satu. Oh, ini lah dia tadi. Embed graph in MS Word. Ni contoh tadi lah. Kita copy graph tu and then kita paste dekat Word. Kalau dia tak update, then kita pergi dekat chart design, kemudian tool design and refresh your data. Okay, kalau I think the latest one dia dah automatically lah, so you tak payah nak ketik. But whatever it is, you must check. Okay, always check your formula. Okay, dia highlight, dia adalah hasil tambah ke hasil darab sel apa dengan sel apa. Sebab satu lagi masalah dia adalah bila kita overconfident benda tu betul, tapi sebenarnya kalau check dia adalah salah. Because dalam Excel ni, Excel tu dia tak akan buat salah. Yang salah tu biasanya kita lah, sebab kita yang buat dia kan. So you have to be careful on that lah.
Exercise 10. Sini ke? Eh, mhm. Klik di sudut kanan penjuru bawah. This one ke? Like this ke? Apa Pit? Is this what you are saying? Format dia akan bertukar tapi number dia tak bertukar. Dia patutnya number dia bertukar macam sebelah kiri. So sepatutnya ini because mine dia punya merge apa tadi flash fill dia off. So dia tak jadi. Sepatutnya kalau flash fill tu on dia jadi sepatutnya. Okay, that's why if you click yours mungkin jadi, but mine dekat dalam ni dia off, which I am not sure why. Okay, never mind, I will check that. Okay, ada soalan lain? So apa ni? All this saya akan bagi nanti link dekat dalam group so that you can refer lah bila-bila you nak refer. Sorry lah dia apa ke depan ke belakang ke depan ke belakang. Sebab tadi tak ingat yang kat bawah ni ada lagi sebenarnya. And I will give you apa ni this file also. Okay. So I think kalau tak ada soalan, that's about it. I hope apa ni dia telah memudahkan lah memudahkan kerja-kerja Excel. Okay. So kalau dalam Excel, kalau buat something and keluar error, keluar message error tu, jangan takut dengan message error tu, jangan terus tutup. Baca dekat message error tu apa yang dia cakap. Sebab dia akan bagi tahu kita kat mana salah kita. Okay, and sometimes what should we do? Formula tu tak lengkap ke? Ataupun biasanya cara kita tulis tu salah. Okay, kita copy dan kita paste cara dia tak betul ke? Okay, so don't be afraid of the error message. Baca dulu apa yang dia ni, ataupun kalau tak boleh juga boleh pergi dekat help dia. Okay. Katakan ada error tu kan, and dia kata error dia tu adalah this kind of error. So if you are not sure why, you boleh cari dekat help juga. So I think that's about it. Kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much. Nanti saya akan inform bila kita akan buat next session. Okay. So thank you very much everyone for joining our class today. See you again next class, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum.